Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Right, Assalamualaikum dan salam jatuh pada korang yang menonton channel Pierre Andre Vlog. Yes, kita kembali lagi guys. Apa khabar korang? Adakah korang kena sihat? Kalau sihat, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah atas nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita semua guys. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Okay guys, seperti yang biasalah, pagi-pagi yang macam ni aku nak peringatkan kepada diri aku dan juga korang semua di mana bulan ini adalah salah satu bulan yang sangat-sangat dimuliakan guys. Dan kita tahu inilah bulan yang sangat hebat, dan apa saja yang kita buat kebaikan akan mendapat ganjaran yang berganda insya-Allah. Jadi jom guys, kita rebut peluang ni, kita banyakkan beramal, kita berzikir, baca Quran, buat sedekah. Yang paling penting kita kena banyak-banyak ingat pada Allah. Insya-Allah pasti akan kita diberikan sesuatu nanti insya-Allah guys. Tapi apa pun yang penting, yang kita nak adalah redha Allah guys. Okay guys, hari ni follow up daripada cerita Justice for Bella. Semalam aku dah buat satu video di mana kita pun tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Siti Bainon didakwa atas tuduhan membuat penderaan terhadap adik Bella ni guys. Dan yang buat banyak orang marah adalah salah satu posting foto di mana tim peguam Siti Bainon buat mini love, peace, semacam itulah. Itu buat orang ramai lebih marah lagi. Dan yang menarik itu guys, sebenarnya bukan kita rakyat mahain saja yang follow up cerita ni, yang peka terhadap cerita ni. Golongan atasan pun ada guys. Bila aku terbaca ni, aku rasa sangat-sangat bangga lah. Bangga dengan kerabat Negeri Johor yang begitu prihatin guys terhadap isu ni. Kalau kau tengok dekat Jabatan Netizen Negara guys, kau tengok kat sini, saya akan buat sesuatu dengan kuasa YAM Cik Puan Khalidah bersuara tuntut keadilan buat Bella. Terbaik. Dan korang tahu ini adalah isteri TMJ. So bila dia dah buat satu statement yang macam ni, ini membuat aku rasa ramai rakyat Malaysia yang gembira. Pasal apa? Mereka prihatin dan mereka akan cuba membantulah untuk mendapatkan keadilan buat Bella lah guys. So bila dah keluar statement ni, tak lama selepas itu guys, ini lagi best guys, ini lebih manis guys, di mana TMJ sendiri telah mengeluarkan kenyataan guys. Kau tengok kat sini, still daripada portal sama, Jabatan Netizen Negara. TMJ cakap apa tau guys? Saya telah berhubung dan berbincang dengan peguam-peguam saya mengenai kes penderaan Bella. Kes ini sedang berjalan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur dan pihak pendakwaan kerajaan sudah memulakan perbicaraan terhadap OKT, orang kena tuduh dalam kes ini. Kes pendakwaan pada ketika ini melibatkan dua pihak. Pendakwa raya kerajaan bagi pihak kerajaan awam dan peguam Bella yang dilantik untuk mewakili tertuduh OKT. Saya akan menghubungi Menteri Pembangunan Keluarga, Wanita dan Masyarakat Datuk Seri Harun dan menawarkan perkhidmatan peguam-peguam saya secara percuma untuk menjalankan arahan memerhati watch brief bagi pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk kes ini. Terbaik TMJ guys. Ini yang buat ramai orang sayang pada TMJ, termasuk aku guys. Sesuatu yang aku rasa seluruh rakyat Malaysia kena ambil tahulah kes ni guys. Pasal kita nakkan keadilan untuk Bella dan kita tahu betapa teruknya dia telah didera. Dan siapa dah tengok gambar Bella sebelum ni memang sangat-sangat menyedihkan lah. Dan tergamak orang yang melakukan perkara ni terhadap adik Bella. Dan semua orang tahu Bella ni anak istimewa guys, special guys. Dia bukan seperti kanak-kanak lain guys. Jadi kanak-kanak macam ni harus diberi perhatian yang lebih, bukannya diberi penderaan yang sebegitu guys. Okay guys, untuk hari ni sebenarnya aku nak share satu video. Video ni menarik untuk kita tonton guys. Pasal apa? Ia melibatkan tentang peguam. Peguam ni dia telah sekolahkan peguam Siti Bainon atas ada perkara yang dia buat tak sepatutnya dia buat lah. So nak tahu apa, jom kita tengok dulu, kita react dulu apa yang peguam ni cuba sampaikan guys. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum. Hari ni ada sikit
Assalamualaikum semua, nama saya Megat Syafri, salah seorang aktivis Justice for Bella, dan juga peguam yang pernah mewakili beberapa ibu kepada kanak-kanak di rumah bonda di dalam kes untuk peletakan hak. Jadi isu yang saya rasa saya terpanggil pada hari inilah untuk buat live video sedikit ni pasal saya tengok ada banyak isu berkenaan dengan pernyataan daripada peguam. Dan sebelum tu saya kena sentuh sikit lah. Dalam saya sebenarnya lama tak buat live ni, saya banyak tak reti ni. Jadi kalau ada kurang-kurang tu minta maaf lah. Kita buat dulu lah yang pendek-pendek je. Satu pasal komen-komen daripada netizen untuk Justice for Bella. Saya sebenarnya sangat-sangat terharu apabila banyak masyarakat yang sangat-sangat ambil berat dan nak ambil tahu berkenaan kes-kes Justice for Bella ni. Ada yang sendiri datang di mahkamah, ada yang sendiri duduk berjam-jam di dalam sesi mahkamah yang begitu lama, mata-mata nak tahu dengan lebih dalam apa sebenarnya terjadi dalam mahkamah tu. Jadi saya amat-amat rasa tergerak hatilah. Baguslah masyarakat Malaysia ni sebenarnya kisah tak? Masyarakat Malaysia ni kisah pasal kes Bella ni. Dia memang special lah kes ni. Dia banyak menyentuh hati masyarakat semua. Tapi saya kena bagi satu teguran lah. Saya tengok dekat netizen, dekat online, banyak yang saya faham bila marah. Kita ni marah kan, yalah, kita marah pasal benda-benda injustice berlaku dan sebagainya. Tapi saya tengok ada komen-komen yang attack fizikal kan, pasal attack fizikal OKT, dia punya saiz badan dia sebagainya, nak masuk neraka lah sebagainya. Saya rasa tu tak patut buat lah. Betul. Dengar tu guys. Saya nak translate pasal adalah saya peguam kan, itu saya punya feel. So berkenaan kalau kita nak buat komen apa-apa, kita memang punya hak untuk self expression hak untuk bersuara, meluahkan pandangan, beri komen, fair komen, semua tu memang kita punya hak. Memang protected by perlembagaan. Jadi kita boleh buat komen apa-apa yang kita nak. Tapi komen tu ada batasan lah. Batasan dia ada dua batasan. Satu batasan undang-undang. Jika komen kita itu menimbulkan fitnah, mengajak untuk melakukan jenayah, ataupun libel kan, jadi kita boleh bertanggungjawab terhadap komen-komen yang kita buat online. Okay? Jadi saya tak, kalau boleh tak nak lah mereka yang betul-betul nak menyokong kes Bella ni, ataupun yang nak mengambil tahu mengenai kes ni, tiba-tiba kena libel. Saya kalau boleh tak nak lah kan. Pasal korang dah niat hati murni memang nak bantu, nak sokong, tiba-tiba kena pula kisaman. Pasal peguam yang belah sana tu memang suka kisaman, suka defamation. Jadi saya minta be careful lah sedikit bila you buat komen tu. Jadi kita kena sulam dengan kena sulam dengan ilmu. Jadi bila kita komen, bila kita buat fair komen, kena berhati-hati. Tapi teruskan komen, tapi janganlah fokus kepada benda-benda fizikal, body shaming sebagainya. Betul guys. I think that's not right lah. Kerana dia akan downgradekan kita punya message. Tak, sebagai orang yang nak beri message, kita jangan kita cemarkan message kita dengan perkataan-perkataan yang tak elok. Okey. Jadi, tapi teruskan buat commenting, mengambil tahu, mengambil kira sebagainya. Saya rasa tu benda tu bagus. Okay. Itu yang saya kena komen sikit lah pasal komen itu sebagainya. Tapi lagi satu saya nak komen ni pasal ada peguam pula yang bawa keluar exhibit pernyataan daripada dalam mahkamah. Dia start thread dekat Twitter, dia bawa keluar benda tu. Okey, ini memang saya kena komen sikit. Saya tak boleh nak biar. Okey, bila dia bawa keluar, kemudian dia punya hujahan dia tu mengatakan bahawa yang netizen ni pun cakap macam-macam. Okey, saya kena cakap sedikit lah. Saya kena bagi pandangan saya. Counsel, cakap you peguam.
tahu. Netizen ni public, dia ada hak untuk bercakap, untuk self-expression under constitution, selagi tidak melanggar landas undang-undang, libel ataupun apapun lain. Kita ni peguam, kita punya self-expression tu unlimited by LPA and rules of conduct and ethics. Macam mana you boleh samakan diri you dengan netizen? Macam diri, aduh, saya memang tengok teruk sangat lah you punya segment. You start live and then you buat Twitter. What is this, counsel? I don't understand. And then bila you start macam tu, I tak faham lah. Because your conduct in the court tak ada masalah lah. Kita buat kerja, normal lah, kita buat kerja. Memang kita punya function dalam court tu memang kita kena cross. Itu tak ada masalah. Tapi you tak boleh bawa keluar, kerana bila dalam court you cross, kita ada advantage. Kita sebagai peguam, chief examination, cross examination, bila kita cross dalam kes pembelaan, kita ada advantage. Kita train, we are trained to do this. Ini makanan kita. Saksi adalah saksi yang surat umur yang rendah, umur budak lagi. Lepas tu you janganlah bawa. Memanglah dalam court, bila kita memang kita akan createkan doubt. Memang itu kerja kita. Saya faham, tak ada masalah benda tu. Dalam court you buatlah apa you nak buat. I pun tak akan kacau you conduct you punya trial, you conduct you punya examination. Tapi isu dia, you kena ingatlah, mahkamah membenarkan cross examination tu kerana macam betul you cakap tu, di mana cross examination ni dibenarkan kerana untuk mahkamah melihat bagaimana saksi menjawab ataupun menegakkan kebenaran dia apabila disoal balas, apabila dia punya kenyataannya dicabar. Untuk mahkamah dan hakim untuk mahkamah dan hakim untuk menilai fakta-fakta yang dinyatakan oleh saksi. Apabila dia kena cross, mahkamah dan hakim yang akan nilai. Dia yang akan nilai. Ini adalah untuk mahkamah. So kita sebagai peguam, kita akan balas, kita akan cross. Dan tugas kita untuk cross tu adalah untuk menimbulkan keraguan dari segi-segi fakta dan sebagainya. Jadi mengikut undang-undang, saksi memang kena jawab soalan kita. Dia tak boleh tak jawab. Jadi bila dalam keadaan macam tu, bila undang-undang membenarkan benda tu, maksudnya kita ada advantage terhadap saksi. Saksi tak boleh lari, saksi kena jawab. Untuk kalau you buat for seeking of truth ataupun mencari you punya ialah untuk membenarkan, is to allow the court, allow the judge to find the truth lah. Because kita ni officer of the court, in which we the reason kita buat cross ni is to allow the court to find what dia punya finding. Itu important lah, it's very important. But bila you bawa keluar, faham tak? Bila you bawa keluar, apa benda tu? That diary, come on lah. Come counsel, apa benda mengarut? You buat macam tu, macam kita semua biasa lah, kita conduct trial kan. Normal lah, kerana saksi, I pun pernah conduct trial, saksi bawah umur kes. Memanglah kita nak create doubt tu. Tapi takkan nak bawa keluar apa yang kita tanya dalam tu. Apa mengarut je ni? Benda tu bila you bawa keluar, you create a discussion on the character of the witness yang tidak diperlukan. Kerana all the information of the character of the witness should be discussed within the court. Apa benda yang kat luar ni, trial by media ni, is not our concern. Kalau you rasa tak puas hati, mungkin kena ajar sikit you buat kerja kot. Kalau you tak puas hati, kan, the way how the media buat, you buatlah gag order, you apply lah. Bukannya tak ada, kita sebagai lawyer, we have the discretion. You advise kat your client, ni tak boleh lah kita buat trial by media, maybe kita kena buat gag order. Go in court lah. Apa benda you bawa pergi sorry lah, emotional sikit pasal saksi tu muda. The saksi is very young. Kita ada advantage, we have all the advantage against the saksi, and dia kena jawab dia punya soalan. And then you bawa keluar, I cakap kalau memang hakim akan bantai you, guarantee lah. Hakim akan bantai you. It's quite ridiculous lah. I pun tak faham. Okay, again, itu
Itu je lah. That's the only thing that, okay. And again, nak cakap, for the netizen pun you kena beringat lah, bila you nak buat komen tu, janganlah sampai fizikal. Jangan, nanti kan kena saman. Diorang di other side ni suka sama fitnah. So jangan apa, don't play their game. Be careful. So apa, janganlah sampai you pun kena. Kita nak elakkan daripada tu. Okay, and then tapi teruskan dengan menulis, teruskan. That is very good. I memang berterima kasih pasal banyak orang kisah pasal benda ni. So hopefully daripada this tragedy that happened, from this bibit hitam yang terjadi ni, akan timbul satu, apa orang cakap, akan timbul satu silver lining lah, hopefully, in which maybe we can ask further question. Kita boleh bertanya lagi mengenai isu-isu bagaimana perkara ini boleh terjadi ni, dekat mana masalahnya yang berlaku dengan akta. Tapi this one, kalau you nak tu discuss lagi pasal isu ni, saya tak terkejut lah, because akta yang sedia ada dia pun dah tahun berapa dah, tak pindah-pindah. Memang ada kelompongan kat situ. But if you want discuss further, maybe we could discuss lain lah. But so far tu je lah on the issue. Okay, untuk tambah nilai, nanti kalau ada time, I nak buat satu a bit of the legal precedent lah, pasal dia panggil extrajudicial. Ni I ajar sikit lah kalau dia ada saya. Extrajudicial notice. Member of the court have to be careful in making extrajudicial notice. Statement extrajudicial, you kena buat statement dalam court sahaja. Teruk lah. Hopefully you learn your lesson lah. And then I pun sebenarnya segan juga nak sound lawyer lain kan, pasal kita bukan perfect. Tapi have to lah, benda ni you janganlah bawa ke media. Ridiculous lah, counsel. It's ridiculous. You bawa something with that dalam court, you bawa keluar. It's quite ridiculous lah. So hopefully, I rasa confirm, I rasa hari ni hakim kalau dah tahu ni memang dia akan maki you gila-gila lah, guarantee. And I hope you learn your lesson lah. Okay, so I think that's it lah regarding ni, because I rasa benda ni kena tegur sikit lah. Okay, alright, that's it lah. Kalau apa, doakan yang terbaik untuk kes Bella. And cuma lah last I punya reminder tu, bila you comment tu, be careful sikit lah on your comment tu. Pasal satu undang-undang di mana dia lah tak nak kena fitnah yang lain bila whatnot. Lagi tu ethics lah. Janganlah kita cakap benda bukan. Kan? Dia akan downgrade your message. Kita kena raise-kan kita punya. Jangan jadi low class. Don't become low class. Become better. Better. We have to be better. Alright, I think that's it lah. So hopefully benda ni ada manfaat. Dan harap ada lah orang nak tengok benda ni. I pun tak pernah rasanya buat live pun, first time ni. So hopefully ada lah manfaat. Okay guys, itu dia video peguam telah sekolahkan peguam Siti Bainun. Sebenarnya banyak mesej yang dia cuba sampaikan dalam tu. Ada juga mesej yang dia cuba sampaikan kepada netizen ni. Kalau nak komen, memang betul aku sangat setuju. Jangan body shaming, sebab dia salah di sisi undang-undang. Tak baguslah kita menghina orang dengan penampilan dia tu. Itu tak sepatutnya. Sebab kejahatan yang dia buat tu, kita hanya benci kejahatan orang tu, tapi diri dia sendiri tu insya-Allah mungkin boleh berubah, guys. Ini aku cerita secara in general lah. Sifat orang tu yang kita tak nak. Orang tu kita tak boleh menghina fizikal dia lah, tak baik. Body shaming memang tak bagus kan. Okey, itu antara mesej yang disampaikan. Tapi sebenarnya yang penting adalah peguam ni dia memang sebab cara dia cerita tu berlaku sesuatu di mana salah seorang peguam, Siti Bainun, telah mengeluarkan kan
tak tahu statement ke apa ke, tapi sesuatu daripada perbicaraan kes tu dibawa keluar untuk pengetahuan umum. So benda ni salah lah, tak boleh dan tidak sepatutnya. Sebab tu dia cakap ni, kalau hakim tahu memang kena bantai lah. So bila aku fikir balik macam tu guys, betul lah, mana etik dia. Sebagai seorang peguam yang memang itulah makanan dia, dia dah tahu sangat macam aku buat filem, aku tahu inilah makanan aku dalam buat satu kerja kan. Takkan suka-suka hati footage filem aku tu aku nak keluarkan, aku tunjukkan dekat aku punya laman media sosial. Mengamuk lah aku punya producer, sebab benda tu mahal, suka-suka boleh bagi ke orang, dan itu pun bukan hak aku. So sama juga dengan kerja diorang ni, ada sesuatu yang tidak profesional yang aku nampak di dalam apa yang mereka kerjakan lah, berdasarkan apa yang peguam tadi cakap tu. So salah seorang, aku tak tahu siapa, mungkin korang tahu, tapi aku tak tahu siapa yang bawa keluar kenyataan yang sepatutnya hanya perlu berada di dalam mahkamah saja, tapi dibawa keluar dan diberi pendedahan pada umum lah, pada media sosial dia kot. So ini sesuatu yang sangat salah lah, tidak sepatut dilakukan oleh seorang peguam. Lawyer tak sepatutnya buat macam tu. Tapi kalau hang lawyer buruk, silakan, tidak ada masalah. Siapa-siapa pun tak kisah sebab hang lawyer buruk. Tapi kalau memang awak memang seorang lawyer yang memang dah ada lesen, tak sepatutnya benda ni berlaku guys. So itulah agak lucu juga guys bila kita dengar benda macam ni, sebabnya nampak macam tak profesional lah. Tapi walau macam mana pun, di dalam apa yang lawyer tadi tu bagi penerangan, ada juga kita sebagai netizen kena ambil tahu di mana benda ni penting betul guys. Nak komen, berhati-hatilah dalam komen kita, supaya komen kita tu tidak menimbulkan fitnah, dan juga komen kita tu tidak menjatuhkan maruah orang lain, terutama bila kita menghina fizikal seseorang ni. Body shaming ni salah guys. So jangan buat macam tu. Kita nak komen yang bernas-bernas. Bila kita, orang lain baca, orang pun dapat sesuatu info yang baik daripada komen kita. Itu yang terbaik lah guys. Walau macam mana pun aku nak cakap TMJ terbaik. Dia dah mula bersuara tentang isu ni. Aku sangat-sangat berharap adalah keadilan untuk Bella, sebab memang itulah seluruh rakyat Malaysia mengharapkan. Bila orang dah teraniaya, mestilah kita nak keadilan untuk orang yang teraniaya kan. Sebab memang aku kesian sangat terhadap adik Bella ni. Memang penderaan dia ni memang satu penderaan yang bukan sikit-sikit lah, memang nampak serius lah guys. So guys, mana tengok pada awal sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki, dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool guys. Korang memang awesome. Ciao.